za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan ketahuilah tuan-tuan, bahawa kematian itu akan datang kepada sesiapa saja, kepada hendaknya, yakni bernama sesiapa saja akan diperlukan, sama ada ia bersedia ataupun tidak, sihat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, berpangkat ataupun biasa, kematian itu akan mendapatkan si punya penama tersebut. Dan apabila telah diturunkan nama tersebut, ditangkap oleh malaikat, maka inilah penama yang akan diambil nyawanya berdasarkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, mari kita renung satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aina ma takunu, walaupun kamu berada di mana sekalipun, walaupun kamu berada di atas benteng-benteng, tembok-tembok yang tinggi lagi kukuh, maka kematian itu akan mendapatkan kamu, dan kamu tidak dapat lari daripada kematian itu meskipun kamu beratas tembok yang tinggi lagi kukuh itu. Tuan-tuan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ini diciptakan, dan daripada tanah ini juga akan dikembalikan, dan daripada tanah ini juga akan dibangkitkan semula, dan ia akan menghadap Allah SWT dan akan berhimpun bersama kita di padang mahsyar nanti kelak. Tuan-tuan, apabila dibaringkan ke atas jenazah ini, diperbaringkan menghadap arah kiblat yang tuan-tuan sedang duduk ini, jenazah ini mengarah ke sana. Tuan-tuan, apa yang berlaku ketika ini? Maka akan datang kepadanya dua malaikat Munkar dan Nakir, dan akan bertanya kepadanya satu persatu, inci demi inci, sezarah demi sezarah. Dan apabila ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, siapakah saudara mara kamu, apakah i'tikad kamu, apakah sandaran yang kamu bawa dalam hidup kamu, dan apakah yang kalimah kamu pegang dalam kehidupan kamu, siapakah saudara mara kamu, dan apakah kitab kamu. Dan ketika itu ia akan tetap menjawab dengan kalimah lembut-lembutnya, Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Nabiku, Islam adalah agamaku, kiblatku adalah menghadap ke Baitullah. Orang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah merupakan saudara mara se-Islamku. Al-Quran itu adalah kitab pedoman kitabku, dan aku berpegang dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai i'tikadku. Dan apabila telah diucapkan kepadanya, maka dia akan menjawab sedemikian, dan ketika itulah berterusanlah sehingga akhir hayatnya, kehidupannya itu berdasarkan amalan-amalannya. Dan selepas itu tuan-tuan akan dibangkitkan semula menerusi kepada mahsyar, dan ketika itulah tuan-tuan kita juga akan menelusuri kehidupan ini, dan ia berdagang bersendian di malam hari sehinggalah ke siang hari pun ia tetap dalam keadaan alam barzah ini berdagang bersendian menuju Allah SWT. Dan kita yang masih hidup ini pula akan kekal di sini, dan tetapnya sehinggalah umur kita dipanggil usia kita ini akan berakhir, dan kita juga akan bersama-sama dengan beliau. Dan tuan-tuan, kerana itulah kematian itu tidak mengira usia atau siapa pun, ia akan mendapatkan. Inilah ke rumah kita yang kita idam-idamkan. Inilah juga mudah-mudahan kita doakan. Kita doakan semoga perginya arwah ini ditemani dengan amalan-amalan kebaikan, ketaatan yang diberikan kepada suaminya, setiap susu yang diberikan kepada anak-anaknya menjadi jaminan terlepasnya azab kubur buat arwah ini. Dan damailah ia berdagang bersendirian menuju ke Allah Ta'ala, dan berdagang mengharapkan rahmat maghfirah daripada Allah Ta'ala. Dan kita ingat, kena sedar apabila sesungguhnya mati itu adalah benar, dibangkitkan daripada lubang kubur itu adalah benar, ada seksaan daripada azab kubur juga adalah benar, minum telaga Kautsar itu adalah benar, dan menuju kepada mahsyar itu adalah benar, berhimpun adanya syurga dan juga neraka itu adalah benar. Semua kebenaran itu akan terjawab apabila bertemunya ia dengan Allah Ta'ala nanti, insya-Allah. Dan jika tuan-tuan, marilah sama-sama sebagai khususnya daripada anak-anaknya, apabila telah kembali ke rahmatullah ini, kerabat-kerabatnya, rajin-rajinlah ziarah ke kubur arwah ini, menziarahi dan mendoakan kebaikannya, berbicaralah dengannya, seperti mana berlaku dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika mana peristiwa satu musuh Allah yang mana mati dalam keadaan bangkai, iaitu selepas berlaku peperangan, Nabi berbicara, yakni dengan namanya Abu Jahal, ya, tidak silap saya Abu Jahal namanya, dia telah mati. Lalu Nabi berbicara sesuatu, lalu para sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan bangkai manusia ini? Lalu apa Nabi kata? Sesungguhnya apa yang kita katakan dia dengar, apa yang kita ungkapkan dia dengar. Kemudian itu tuan-tuan, sebab itulah apa yang kita sedang berbicara hari ini, dia mendengar apa yang kita sedang ungkapkan. Lagi-lagilah doa daripada anaknya yang diharapkan sangat, insya-Allah.